Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak bawa satu aduan kepada Perdana Menteri kita. Sebenarnya aduan ni saya telah buat 2 bulan yang lepas kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri itu telah mengabaikan aduan saya, aduan mengenai kezaliman para pegawai yang telah dilakukan terhadap saya bertahun-tahun. Okey, macam-macam aduan, macam-macam kezaliman telah dibuat terhadap saya. So saya dah buat pembentangan video hampir 2,5 jam dan mengantar aduan tersebut secara bertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Dan beliau tidak menjawab, tidak respon kepada aduan saya. Dan juga PA beliau juga tidak memberi apa-apa maklumat kepada saya mengenai perkembangan aduan saya. Dan selepas 1,5 bulan, saya dah buat satu lagi peringatan. Okay, saya dah buat satu video, pembentangan video mengenai Menteri mengabaikan aduan saya tersebut. Dan saya juga hantar melalui email peringatan tersebut kepada Menteri dan juga PA Menteri Dalam Negeri, dan mereka masih gagal untuk respon untuk aduan tersebut. Saya sungguh kecewa dengan perbuatan Menteri Dalam Negeri. Jadi saya terpaksa membawa aduan tersebut kepada Perdana Menteri. Okey, saya tidak mau menerangkan panjang lebar macam sebelum ini, pasal semua aduan yang saya telah membawa kepada Menteri Dalam Negeri, saya akan dalam surat aduan saya akan nyatakan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri boleh rujuk apakah aduan saya kepada Menteri Dalam Negeri, di mana boleh lihat video, pembentangan video tersebut. Jadi dalam video ni saya nak jelaskan secara ringkas saja apakah aduan saya sebenar. Okey. Masalah ini bermula dari tahun 2014. Selepas kematian abang saya telah membawa satu kes mengenai kematian abang saya ada unsur-unsur jenayah. Kami menuduh isteri abang saya. Jadi kes tersebut telah ditipu oleh pihak polis, pihak DPP dan pihak mahkamah, termasuk hakim yang membuat inquest untuk kes tersebut. Selepas itu, pada masa itu saya membuat banyak aduan terhadap para pegawai, dan saya telah diancam. Okey, para pegawai, saya suspek polis terutamanya telah mula mengancam seperti mereka dah membakarkan kereta saya. Jadi dah mula unsur-unsur ancaman sejak tahun 2014. Okey. Dan saya struggle untuk menjuangkan kes kematian abang saya sampai 2016. Saya hantar aduan kepada Perdana Menteri pada masa itu, iaitu Najib Razak. Okey. Dan semua aduan saya diabaikan. Satu peringkat, saya mendapati sistem pada masa itu terlalu penuh dengan penipuan. Terutamanya rakyat-rakyat yang kalau tidak tahu mengenai undang-undang, macam mana mereka menendang kita macam bola apabila kita menuntut keadilan dengan tidak ada pengetahuan undang-undang. Mereka pusing macam-macam, kita pun confused apa yang sedang berlaku. Jadi apabila saya struggle hampir 2 tahun, dan saya banyak benda undang-undang saya belajar. Walaupun saya belajar untuk bidang kejuruteraan, semasa saya menjuangkan kes kematian abang saya, banyak benda undang-undang saya belajar dari pengalaman. Okey, semasa menggerakkan kes kematian abang saya. Jadi
saya dengan melihat penipuan yang ada dalam sistem ini, salah gunaan kuasa yang ada dalam sistem ini, saya ingin membantu kepada rakyat dengan memberi apa satu macam, saya buka satu Facebook channel bernama Defend People's Rights Group. Di sana saya gunakan sebagai platform saya untuk menyuarakan hak rakyat, dan rakyat juga, publik boleh hantar komplain kepada saya sekiranya mereka tidak erti menggerakkan kes mereka. Saya akan memberi nasihat secara percuma macam mana boleh mereka menggerakkan kes mereka dengan adanya sedikit knowledge undang-undang. Seperti saya bagi tahu, saya belajar dari pengalaman saya menggerakkan kes kematian abang saya. Okey. Dan selepas saya buka page Defend People's Rights Group Facebook page, dan saya suarakan salah laku pegawai, dan saya mengajar rakyat untuk mengenai hak mereka dari segi undang-undang. Jadi itu sudah jadi satu cabaran kepada para pegawai yang salah gunakan kuasa. Jadi mereka membuat ancaman yang lebih serius, lebih banyak. Itulah permulaan dia dari kes kematian abang saya. Saya menjadi seorang aktivis asasi manusia. Jadi ancaman yang sebelum jadi aktivis asasi manusia pun sudah mula ancaman seperti membakarkan kereta saya. Dan satu lagi kereta saya beli, itu pun mereka masukkan something dalam petrol tank dan kereta tu pun rosak. Last dia pergi untuk scrap. Dan saya juga jadi pokai, tak ada bisnes, hilang bisnes saya semua semasa menjuangkan kes kematian abang saya. Dan saya jadi pokai. Dan sambil saya menjuangkan hak rakyat. Okey. Jadi ancaman yang seterusnya dibuat adalah mereka memperalatkan jiran saya untuk membuat gangguan ketenteraman awam. Dan dia akan membuat bunyi-bunyi macam monyet, dan membuat aksi-aksi kelucuan melampau. Macam-macam dia buat di tempat tinggal kami. Yang baru-baru ni isteri dia pun dah mula, di mana dia akan jerit kepada anak-anak dia untuk gangguan. Jadi gangguan suami dia adalah menjerit, duduk di luar rumah dan menjerit, menghasilkan macam-macam bunyi macam monyet, dan sentiasa memastikan tempat tinggal saya ini tidak tenteram. Dan isteri dia pula akan jerit kepada anak-anak dia, walaupun anak-anak dia berdekatan dengan dia akan jerit macam anak-anak dia dalam jauh macam 100 meter. Dia akan jerit dan bagi tahu semua benda. So ini semua jelas mereka dua ni buat gangguan ketenteraman awam. Okey, saya suspect mereka adalah orang suruhan pihak berkuasa, sebab apabila saya buat laporan polis atas suami dia, itu jiran saya, bernama Syadan lah, mereka adalah Indian Muslim, dan 3 kes jenayah telah difailkan terhadap saya memperalatkan dia. Okey, kes-kes palsu. Okey, dan semua aduan saya terhadap dia diabaikan oleh polis. Jadi saya begitu jelas ini adalah mereka menyelamatkan dia dan mengenakan saya dengan mewujudkan kes-kes palsu. Jadi saya amat pasti mereka ni adalah orang suruhan pihak atasan, sengaja untuk menyusahkan saya, menganiaya saya, kerana saya sentiasa menentang salah laku para pegawai. Okey, itu satu ancaman di mana memperalatkan jiran saya. Ancaman yang seterusnya, mereka memastikan saya tak ada kerja. Kalau saya cari kerja, mereka akan pastikan buang kerja dalam seminggu hingga sebulan saja. Jadi mereka tak nak saya ada punca pendapatan. Okey, saya juga mengusahakan kebun. So tak nak, jadi mereka sentiasa mengusaha untuk merampas tanah
tersebut, yang saya membuat kebun. Semua tu saya terangkan secara ringkas saja dalam video ni, pasal Perdana Menteri boleh rujuk kepada video pembentangan saya kepada Menteri Dalam Negeri untuk penjelasan yang lebih banyak lagi. Okey. Dan mereka merosakkan kenderaan. Sebelum itu mereka membakarkan kereta saya. Selepas saya jadi aktivis, saya tak ada kereta semua, saya hanya ada motor. Okey, motosikal saya juga body dia dipatahkan. Okey, 2 kali dipatahkan semasa motosikal saya ada dalam balai polis rantau. Masa tu saya dalam tahanan polis. Jadi itu adalah cukup jelas. Okey, polis akan jadi suspek utama dalam kes tu. Tak ada orang akan berani untuk masuk dalam balai polis untuk mematahkan body motosikal saya 2 kali. Okey, kali ketiga motosikal saya di luar balai polis. Saya masa tu pergi satu kes di Pahang. Saya park motor saya di Petronas di depan Terminal 1 Seremban. Motosikal saya kali ketiga dipotong. Okey, digunakan pemotong besi. Jadi dan kes tu pun polis tutup. Jadi polis adalah suspek utama dalam kes ini, merosakkan kenderaan saya. Okey. Dan berikutnya mereka merampas banyak barangan komputer, phone saya. Banyak kali mereka sudah rampas. So maklumat semua tu ada dalam video pertama saya kepada Menteri Dalam Negeri. Okey, dan mereka membuat 7 kes jenayah terhadap saya. Okey. Kebanyakan adalah kes palsu dan selebihnya adalah kes-kes tidak berasas, dibuat sengaja untuk menganiaya saya, supaya saya berhenti menyuarakan menentang salah laku para pegawai. Okey. Dan setiap kali mereka membuat kes adalah apabila saya membangkitkan satu salah laku mereka, saya mengadu secara berterusan untuk memberhentikan saya untuk menggerakkan satu kes. Mereka akan wujudkan satu kes jenayah yang lain. Okey. Jadi masa tu saya tak akan ada duit untuk bayar jamin. Saya akan duduk penjara reman. Family saya terpaksa minta donation dengan public sehingga mereka membayar jamin. Saya terpaksa duduk penjara lah. Macam-macam ancaman dan penganiayaan telah dibuat oleh para pegawai. Okey. Dan di keseluruhan sistem keadilan berfungsi bertentangan dengan keadilan dalam isu saya. Okey, dan termasuk majistret dan hakim. Pihak polis dan DPP dan majistret dan hakim berpakat macam mana saya nak selamat dalam kes-kes macam ini. Okey, pasal mereka simpan dendam. Saya melawan salah laku mereka. Saya sentiasa biasa saya buat laporan polis terhadap mereka lah. Saya jadikan satu kes jenayah terhadap termasuk hakim dan majistret, polis dan sebagainya, DPP. Okey. So jadi mereka menjadi macam tercabar. Okey, kami ni kontrol semua sistem keadilan, awak pula mencabar kami. Jadi mereka menganiaya saya lah. Ini satu keadaan yang cukup tidak adil. Okey. Saya menyarankan untuk siasat aduan-aduan saya supaya boleh nampak berapa buruknya, berapa low class mentality para pegawai di sistem ini. Maksud saya pegawai-pegawai tertinggi lah. Okey. Saya tak pasti depan pemimpin mereka tunjukkan mereka sebagai apa, saya tak tahulah. Tapi dalam cerita saya, kalau disiasat, banyak orang boleh nampak, oh dia ke buat macam ni. So that's important. Kena siasat kes ini untuk membuat pengajaran kepada banyak pegawai.
Okey, ini adalah satu situasi di mana apabila seorang yang langsung tiada kuasa hanya berjuang untuk keadilan, berapa banyak ancaman, sampai peringkat mana ancaman itu dibuat. Okey, pegawai tinggi mana bersubah hati untuk mengancam satu publik apabila dia berjuang untuk keadilan. Ini semua penting untuk satu negara. Okey. So, Perdana Menteri kita sentiasa menyuarakan nak hapuskan rasuah. Saya nak ingatkan, saya aduan saya ni bukan lebih kepada rasuah. Aduan saya ni lebih kepada salah gunaan kuasa. Okey. Jadi saya nak ingatkan, ini salah gunaan kuasa dengan rasuah ni macam adik-beradik. Kalau Datuk Seri nak memperbetulkan negara ni, nak membersihkan negara ni dari rasuah, Datuk Seri juga kena pastikan menangani masalah salah gunaan kuasa. Pasal ini dua ni adik-beradik. Sekarang pegawai semua mengancam saya macam ni, buat apa? Pasal mereka nak satu kebebasan untuk membuat rasuah dan salah gunaan kuasa. Okey, apabila orang macam saya, aktivis asasi manusia yang menentang salah mereka, itu menjadi penghalang kepada mereka. That's why mereka mengancam saya. Mereka tak nak ada challenge kepada mereka. Mereka mau kebebasan untuk buat apa mereka nak buat. Nak buat penipuan ke, nak salah gunaan kuasa ke, jangan mempersoalkan kami. Jadi di sanalah akan ada kebebasan untuk buat rasuah. Okey? Jadi, dan juga saya nampak masalah besar kepada kerajaan pada hari ini, Kerajaan Perpaduan lepas bergabung dengan Barisan Nasional. Yang itu saya setuju untuk fulfill perlembagaan punya requirement untuk membentuk kerajaan, memerlukan majority, di parlimen. Jadi ambil Barisan Nasional untuk mewujudkan satu kerajaan, boleh, tak ada masalah. Pasal rakyat gagal untuk memberi sokongan majority untuk Pakatan Harapan, sehingga itu okey. Dan saya percaya ada mungkin jadi deal yang kotor untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin tertinggi di Barisan Nasional. Yang itu pun saya pada poin ini saya boleh tolak ansur sikit. Pasal tangkap mereka, mesti mereka akan lari dan kerajaan akan tumbang. Tak apa. Tapi soalan saya di sini, semua aduan-aduan yang saya buat terhadap pegawai-pegawai ini sampailah hakim semua ni, okey, bukan saja permusuhan saya antara dengan mereka pasal buat aduan. Saya juga syak pemimpin dari Barisan Nasional, pemimpin tertinggi di Barisan Nasional, di peringkat tertinggi itu, saya rasa dia boleh jadi mastermind untuk membuat banyak perkara dalam aduan-aduan saya. Jadi mungkin jadi dia yang kontrol pegawai-pegawai ini untuk mengancam saya. Okey, dia memperalatkan orang-orang lain untuk mengancam saya. Boleh jadi. Okey? Dan juga saya nak ingatkan, jiran saya yang mereka gunakan untuk buat gangguan ketenteraman awam, dia adalah penyokong Barisan Nasional. Setiap pilihan raya dia akan gantung bendera Barisan Nasional di rumah. Walaupun suami dan isteri tak pergi kerja, tak ada duit, semua bantuan dibuat. Okey? Jadi mereka semua lengkaplah makanan dengan mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Semua akan tak ada masalah. Semua duit tak tahu dari mana mereka dapatlah. Saya percaya satu pemimpin di Barisan Nasional yang sepatutnya dibuat. Okey? Pasal saya adalah penentang Barisan Nasional yang kuat. Lama saya sarankan rakyat untuk menyokong Pakatan Harapan. Okey? Datuk Seri boleh siasat video-video saya
dalam Facebook page saya, Defend People's Rights Group, berhubung dengan politik. Saya adalah penentang kuat Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Okey? Dan saya sentiasa sarankan rakyat untuk menyokong Pakatan Harapan. Jadi dia boleh jadi pemimpin Barisan Nasional ni, dia dah target saya. Okey? Jadi satu, saya menentang salah laku para pegawai. Satu adalah saya menentang kerajaan yang berasuah. Jadi dua-dua ni boleh jadi pakat dan mengancam saya. Okey? Jadi di sinilah timbul soalan. Okey? Sekarang persahabatan yang telah wujud dengan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, adakah itu menyebabkan aduan saya diabaikan oleh Menteri Dalam Negeri? Mengapa Menteri Dalam Negeri tidak ambil sebarang tindakan? Apa yang saya minta kepada Menteri adalah, permohonan utama saya dah buat banyak aduan. Okey, yang berlaku bertahun-tahun. Saya bagi tahu Menteri, aduan ni saya tidak dapat memberi maklumat keseluruhan dalam satu video. Jadi setiap bahagian itu harus disiasat. Jadi saya minta setkan satu penyiasat dulu untuk menyiasat setiap bahagian aduan saya tu. Okey, dan cari siapa mastermind dan cari siapa pegawai yang buat dari background. Di depan saya buat tu, saya boleh bagi tahu ini pegawai ini semua buat macam ni. Okey, tapi kena siasat siapa yang mengarahkan mereka. Itu yang paling penting. Jadi kes saya ni harus disiasat dulu. Okey, ini bapa kerajaan Pakatan Harapan ni lama sebut pasal keadilan. Keadilan harus faham. Hanya boleh memberi keadilan dengan tahu kebenaran dulu. Nak tahu kebenaran, kena buat satu siasatan yang tanpa penipuan, tanpa drama. Secara telus kena buat satu siasatan. Itu yang saya mohon kepada Menteri Dalam Negeri. Mengapa? Sudah 2 bulan dia berdiam diri. Jadi saya percaya pemimpin Barisan Nasional seharusnya menjadi penghalang. Ini tidak adil untuk rakyat. Okey? Kamu nak wujudkan satu kerajaan dengan kerajaan kotor itu, Barisan Nasional, tak apa. Sehingga itu boleh tolerate. Tapi semua aduan kami bawa tu diabaikan. Ini tidak adil. Okey? Sekarang kerajaan yang lama menyuarakan tentang keadilan, adakah sedang mempertahankan kezaliman? Ini tidak adil. Okey? Jadi saya nak Datuk Seri sebagai Perdana Menteri. Okey, saya juga nak ingatkan. Saya percaya tahun 2018 ke 2019, masa tu Pakatan Harapan rule this country. Okey? Masa tu saya pernah hantar aduan secara bertulis kepada Datuk Seri. Okey? Masa tu Datuk Seri berdiam diri, tidak ada reply. Saya banyak kali call office Datuk Seri di PD, dan pegawai di sana memberitahu saya tanya apakah alasan mengapa Datuk Seri Anwar berdiam diri, sedangkan masa dia dapat mic, dia cakap dia akan berjuang untuk keadilan rakyat. Mengapa masa tu saya hantar aduan terhadap penganiayaan dibuat oleh polis terhadap saya. Okey, sekarang sudah jadi lebih banyak rumit lah sekarang. Okey, tak apa. Masa tu Datuk Seri berdiam diri, saya tanya pegawai. Lepas 3-4 kali saya call, pegawai di office Datuk Seri memberitahu saya, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap aduan tersebut. Okey, saya ingatkan aduan saya tersebut. Sekarang Datuk Seri sudah jadi Perdana Menteri. Okey, tidak ada alasan, tiada kuasa. Okey, harus bertindak. Benda ni kalau nak bertindak tanpa penipuan tidak sukar. Okey, sekarang masalah dia cuba membuat penipuan,
cuba membuat drama. Itu yang menunjukkan benda ni jadi sungguh so ugly lah. Okey, nampak macam so ugly. Tak ada integrity. Okey, merisaukan rakyat. Apakah what's the stand of the Pakatan Harapan? Okey, dalam menjuangkan keadilan rakyat. Adakah mereka sudah jadi lain? Banyak soalan timbul dengan perangai yang telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdiam diri. Okey? Jadi soalan saya kepada Dato' Sri, katakanlah kebanyakan aduan saya adalah mastermindnya satu pemimpin Barisan Nasional. Adakah Dato' Sri akan mengabaikan aduan saya? Okey? Ini tidak adil. Setakat awak nak cover up dia punya rasuah sikit-sikit tak apa. Ini semua masalah rakyat. Apa kesalahan ada link dengan dia diabaikan terus. Ini tidak adil, Dato' Sri. Ini tidak adil. Okey? Saya membawa aduan ni bukan untuk diri saya saja. Demi rakyat saya membawa aduan. Okey? Semua pegawai-pegawai ni sampailah hakim di sana harus dibuat pengajaran. Okey? Apabila awak ada kuasa dengan satu kerajaan yang kotor, awak boleh buat banyak benda. Tapi satu hari apabila ada satu kerajaan yang baik, kamu akan dapat balik balasan. Itulah pengajaran sepatutnya kalau kena buat pada masa ini, sekiranya Pakatan Harapan satu kerajaan yang adil. Okey? Jadi ini penting demi masa depan negara ini. Satu negara yang adil. Okey? Negara kena berfungsi dengan adil, baru negara akan maju. Tak payah buat drama. Benda ni tidak akan memperbaiki negara ini. Okey? Jadi ini juga satu ujian kepada Kerajaan Pakatan Harapan. Aduan yang saya bawa, saya buat secara terbuka kerana rakyat kena nampak progres aduan. Menteri Dalam Negeri dia sudah gagal. Ini menimbulkan soalan yang besar. Adakah Pakatan Harapan ni satu kerajaan yang hipokrit, membuat drama? Okey? Setakat dia cakap saja bertindak adil. Soalannya di sini, apabila aduan yang jelas dibawa oleh rakyat, mengapa kamu berdiam diri? Okey? Aduan saya first day pun saya dah bagi tahu, saya amat percaya pemimpin Barisan Nasional boleh jadi mastermind. Banyak aduan saya buat tu, banyak perkara dia boleh jadi mastermind. Okey? Jadi apabila once dia ada dalam kesalahan itu, kerajaan perpaduan ni menutupkan benda ni, maksudnya kerajaan Pakatan Harapan ni bukan kerajaan yang adil. Ini kerajaan yang buat drama juga. Bila-bila masa kerajaan ini boleh jadi rasuah. Jadi masih negara tidak selamat. Jadi aduan saya ni sedang berfungsi banyak function dia. Okey? Kalau jadi, semua pegawai akan jadi pengajaran kepada mereka. Kalau tak jadi, rakyat boleh faham Kerajaan Pakatan Harapan ni hipokrit, termasuk Dato' Sri Anwar. Okey? Ini adalah ujian kepada Kerajaan Pakatan Harapan, terutamanya Dato' Sri Anwar. Okey? Jadi pastikan ada tindakan. Jangan kecewakan kami. Dah lama kami menunggu untuk satu kerajaan yang adil. Okey? Memberi keadilan untuk kami, untuk semua perkara yang kami melalui penganiayaan, kezaliman yang dibuat oleh pihak berkuasa. Kami nak keadilan. Okey? Cukup tidak adil. Dato' Sri cuba tengok video saya pembentangan. Bukan cuba, mesti kena tengok aduan saya, pembentangan yang panjang lebar 2,5 jam. Berapa banyak penganiayaan yang telah dibuat oleh para pegawai kepada saya. Okey? Itu pun belum cukup lagi maklumat. Ada banyak lagi.
Kalau Dato' Seri berdiam diri juga, saya akan mula buat pembentangan setiap bahagian. Semua yang saya nak bagi secara keterangan, secara dalaman tu saya akan buat secara terbuka. Lagi malu para pegawai itu. Okey? Jadi siasat. Okey? Tolong jangan abaikan aduan saya ni. Okey, saya akan hantar secara bertulis. Saya akan attach semua maklumat yang saya dah bagi kepada Menteri Dalam Negeri. Dengan itu cukup banyak maklumat Datuk Seri akan dapat mengenai aduan saya. Okey? Apa yang saya minta sebenarnya benda yang very basic, di mana saya minta satu penyiasat. Okey? Penyiasat itu saya letakkan satu syarat, di mana saya tak nak penyiasat itu daripada PDRM yang ada kaitan dengan Jabatan Peguam Negara dengan kehakiman. Pasal aduan saya ni kebanyakan terhadap mereka, terhadap PDRM, terhadap AG Chambers dengan terhadap kehakiman kita. Okey? So sungguh dah rosak dah sistem keadilan negara ni. Dah bukan saja rosak, dia berfungsi terbalik. Dia menjadi satu sistem memberi ketidakadilan. Okey? Ini satu situasi yang paling bahaya untuk negara. Okey? Kami pun tunggulah dah beberapa bulan kan kerajaan perpaduan ambil alih, di mana harapan kami terhadap Kerajaan Pakatan Harapan sajalah. Tapi dari segi integriti, okey, saya tidak nampak apa-apa perkembangan, Datuk Seri. Okey, negara ni satu negara yang very complicated untuk dapatkan keadilan, di mana para pegawai ni, kita pergi membawa satu aduan, katakan setiap peringkat mereka akan menghalang kita, mengancam kita. Dia pastikan keadilan itu tidak dapat. Ini macam ni ke jabatan-jabatan kerajaan harus berfungsi? Okey? Kita kena, setiap peringkat kena lawan nak gerakan kes. Macam mana? Sepatutnya kita, rakyat membawa satu aduan tu diambil tindakan, pegawai lah harus membantu. Okey, membantu pengadu tu untuk memproses aduan tu, okey, dan mentranslate benda tu jadi in term of the view of the law. Okey, aduan tu rakyat yang tidak tahu undang-undang, dia akan plainly bagi tahu aduan, dan pegawai lah bertanggungjawab dari sudut pandangan undang-undang itu apa aduan itu, dan dia cari kebenaran, kena buat siasatan. Okey, apa yang lacking dalam aduan itu. Okey, bukti-bukti tambahan, dia pegawai lah kena gunakan kuasa siasatan mereka untuk siasat dan cari bukti, kukuhkan aduan tu. Bukan tak perlu tokoh tambah, hanya siasat, cari kebenaran. Kalau betul ada salah laku, ambil tindakan, gunakan undang-undang, peruntukan undang-undang. Tapi ini lain. Okey, rakyat akan bawa aduan, dia buat penipuan, dia tendang sini, tendang sana. Dia akan cakap, ini tak boleh lah, ini tak boleh siasat lah, ini susah lah, itulah, inilah. Dia cakap macam tu saja. Okey, so dia harapkan pada peringkat itu, publik tu kena diam diri. Kalau publik tu berjuang untuk keadilan, dia akan susahkan dia lah, tendang sini sana macam bola. Lepas tu last katakan publik tu dah mula buat komplain terhadap mereka, masa tu mereka akan buat ancaman lah. So banyak peringkat ketidakadilan dia. Setiap peringkat tidak adil. Jadi ini macam ni ke? Rakyat kena berjuang dengan pegawai. Setiap bulan mereka dibayar gaji untuk apa? Untuk serve kepada publik, bukan untuk mengancam publik, bukan untuk menipu publik. Ini apa punya negara? Okey, Datuk Seri bangga sangat ke dengan integriti pegawai? Saya nak jelaskan di sini sebagai aktivis asasi manusia, sampai saat ini dah berapa bulan Pakatan Harapan mengambil alih. Hari ini 9 bulan April 2023. Okey?
Tak ada perkembangan. Okey? Semua perangai yang sama, penipuan yang sama. Jadi ini harus berubah. Okey? Gunakan aduan saya ini sebagai satu peluang untuk menyelesaikan masalah ini. Pasal kerajaan tidak menunjukkan minat untuk mendengar aduan rakyat, untuk menyiasat benda tu. Itu menjadikan pegawai semua tu sama perangai. Dengarlah aduan publik, ambillah tindakan. Baru dia akan insaf. Ini apa punya kerajaan cakap nak mewujudkan satu negara yang adil, melawan rasuah, melawan salah laku kuasa pun tidak boleh. Macam mana nak lawan rasuah? Jadi lawan ini dulu, berhentikan salah laku dulu. Buktikan benda tu dengan memberi keadilan kepada aduan-aduan kami. Jangan cakap, kami akan pastikan semua betul. Mana ada? Kalau semuanya betul, mengapa aduan kami ni ditipu lagi? Jadi saya haraplah Datuk Seri sebagai Perdana Menteri, kami pun banyak rakyat memberi harapan yang tinggi pada Datuk Seri Anwar. Jadi jangan kecewakan, tolong. Saya akan hantar melalui email lah aduan surat saya secara bertulis, dan saya akan attachkan semua link, semua video-video saya. So proses semua tu bagi saya satu penyiasat dulu untuk siasat setiap bahagian aduan saya ni. Okey, dalam beberapa hari yang lagi, saya akan membawa satu lagi aduan yang besar mengenai scammers. Yang mana saya akan salahkan para pegawai lah dalam mengapa scam masih berlaku, dan juga apakah scam besar yang telah berlaku. Semua tu saya nak bawa satu lagi aduan kepada Datuk Seri dalam beberapa hari. Untuk aduan ni saya berhentikan di sini. Sekian, terima kasih.